Assalamualaikum murid-murid, bertemu kembali bersama-sama dengan Cikgu Ros dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Pada kali ini, Cikgu akan mengajar kamu tentang tajuk tata bahasa iaitu kata ganti nama diri. Baiklah murid-murid, kata ganti nama diri pada asalnya terbahagi kepada dua, iaitu kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Dan pada hari ini, kata ganti nama diri orang yang akan cikgu tekankan, yang cikgu ajarkan pada hari ini. Ya, kata ganti nama diri orang terbahagi kepada tiga. Orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Jadi ada tiga jenis orang dalam kata ganti nama diri orang. Baiklah, seterusnya. Baiklah, kata ganti nama diri pertama merujuk kepada orang yang sedang bercakap. Maksudnya kepada diri kita sendiri. Yang kita bercakap. Kalau kita bercakap, kita nak gunakan kita nak bahasakan diri kita apa. Ya. Okey. Jadi kalau kita tengok pada gambar ni, gambar orang yang sedang bercakap dalam telefon. Orang ni dia akan membahasakan diri dia menggunakan ganti nama. Apa kata ganti nama yang digunakan? Ya. Ganti nama yang kita nak gunakan kalau kita bercakap mestilah merujuk kepada dengan siapa kita bercakap juga. Ya, ada kaitan ya dengan siapa kita cakap, jadi kita boleh gunakan diri pertama yang ini. Ada yang tak boleh, ada yang boleh. Sekarang kita lihat contoh kata ganti nama diri yang membawa maksud tunggal. Tunggal ni maksudnya ialah satu. Apa dia? Aku. Aku bercakap dengan orang yang rapat ataupun dengan Allah. Maksudnya kalau kita nak bercakap dengan kawan-kawan ataupun dengan Allah. Allah ni menunjukkan hubungan kita yang rapat dengan Allah. Jadi kita boleh gunakan aku. Ya, dengan kawan-kawan rapat. BFF, kalau orang cakap kan BFF. Jadi kita boleh guna aku. Aku nak pergi makanlah kejap. Contohlah ya, aku. Okey, jadi boleh guna aku ya. Seterusnya saya. Saya digunakan apabila kita bercakap dengan orang yang dihormati ataupun yang baru kita kenali. Contohnya seperti kita pergi bengkel, motivasi, jumpa kawan baru. Boleh saya tahu nama kamu? Kita guna saya. Boleh saya tahu nama awak? Kita guna saya. Jangan guna aku sebab kita belum mesra lagi. Lainlah kalau dah mesra, barulah boleh tukar saya kepada aku. Okey, seterusnya better. Better digunakan oleh raja. Kalau cikgu ni raja, cikgu akan guna better. Raja bercakap dengan rakyat. Apabila raja bercakap dengan rakyat, orang biasa, raja akan membahasakan diri dia better. Agung akan membahasakan dirinya better. Better ya. Okey, itu raja bercakap dengan rakyat menggunakan better. Okey, seterusnya humble. Humble ialah digunakan pada masa dahulu apabila rakyat bercakap dengan rakyat. Contohnya, Hang Tuah bercakap dengan Hang Jebat. Hang Tuah ni bukan raja. Dia bukan anak raja, tapi dia ialah rakyat biasa. Jadi apabila Hang Tuah ni bercakap dengan Hang Jebat, dia akan membahasakan diri dia humble. Hamba berasa sedih sekarang ini. Contohnya, ya, hamba berasa sedih sekarang ini. Dia kata, maksudnya dia bercakap dengan Hang Tuah, dia tak guna better. Dia akan guna humble. Okey, seterusnya, patik. Patik pula, apabila rakyat Hang Tuah tadi bercakap dengan raja. Patik apabila rakyat biasa bercakap dengan raja. Contoh, Hang Tuah bercakap dengan raja. Ampunkan patik tuanku. Patik. Patik ni maksudnya saya. Better, humble, patik membawa maksud saya. Tetapi better, humble, patik ini merujuk kepada bahasa istana. Bahasa istana ya. Okey. Seterusnya dalam bentuk jamak pula. Dalam bentuk jamak, kami. Kami yang bercakap lebih daripada seorang. Contohnya kalau awak nak pergi tandas dengan kawan. Jadi macam mana awak cakap dengan cikgu? Cikgu, boleh kami. Saya dan kawan saya. Kami pergi ke tandas
Cikgu tak pergi. Yang pergi awak dengan kawan. Kami. Ya, itu lebih daripada seorang. Jadi guna kami. Kemudian kita. Kita ini merangkumi orang yang bercakap dan mendengar. Maksudnya, contoh dalam kelas, kalau cikgu nak ajak murid-murid cikgu bergotong royong membersihkan kelas, cikgu akan cakap, esok kita akan mengadakan gotong royong. Maksudnya, cikgu kena pergi sekolah, pergi gotong royong, murid-murid cikgu pun kena pergi sekolah, bergotong royong. Tu maksudnya kita, merangkumi orang yang bercakap, cikgu yang bercakap dan orang yang mendengar. Itu penggunaan kita. Jadi ini adalah contoh-contoh kata ganti nama diri pertama. Baiklah, bagi kata ganti nama diri kedua pula, apa yang dimaksudkan ganti nama diri kedua? Ganti nama diri kedua merujuk kepada orang yang diajak bercakap. Maksudnya kalau kita lihat gambar ni, orang ni ialah orang yang pertama. Dia nak merujuk dekat orang yang kedua yang cikgu bulatkan. Apa dia nak panggil orang yang kedua ni? Itu maksudnya diri kedua. Dia bercakap, dia diri pertama. Dia nak panggil orang kedua ni apa? Tu maksudnya ganti nama diri kedua. Nak panggil kawan kita lagi yang sedang bercakap dengan kita tu, kita nak panggil apa? Maksudnya macam itulah. Okey, apa contohnya? Kata ganti nama diri kedua yang membawa maksud tunggal ataupun satu ialah awak. Dia boleh bahasakan kawan dia awak. Awak dah makan? Awak ini digunakan oleh orang kedua yang mempunyai hubungan rapat dengan orang pertama. Kalau kita mempunyai hubungan yang rapat, mesra dengan kawan tersebut, kita boleh guna awak. Okey, seterusnya kamu. Kamu penggunaannya sama. Ya, orang kedua berhubungan rapat dengan orang pertama. Boleh juga guna kamu. Jadi kita ada pilihan sama ada nak guna awak ataupun kamu. Ataupun lagi satu, engkau. Engkau ni lagi rapat sebenarnya. Kau dah makan? Nampak macam ganas kan? Tapi sebenarnya kita boleh gunakan perkataan engkau ini dengan orang yang sangat rapat dengan kita dan dengan Tuhan juga. Ya, contohnya kalau kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kepada Engkau aku bermohon. Siapa yang dimaksudkan engkau tu? Engkau tu yang kita maksudkan ialah Allah. Jadi ini menunjukkan yang kita sebagai manusia mesti mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Tuhan. Sebab itulah kita guna engkau. Kita tak guna awak, kita tak guna kamu kalau bercakap dengan Tuhan. Kita guna engkau. Dan pastikan apabila kita guna engkau ni, yang merujuk kepada Allah mesti ditulis huruf besar. Ya, okey. Seterusnya ialah anda. Anda diri kedua. Penggunaan anda digunakan apabila orang kedua yang mendengar tetapi tidak dapat dilihat orang pertama. Orang pertama tak nampak. Ya, cikgu bagi contoh dekat sini yang paling jelas ialah kalau DJ radio ataupun juruhebah. Juruhebah radio, apabila dia bercakap, dia nampak tak pendengar-pendengar tu? Dia tak nampak pendengar. Jadi dia akan membahasakan orang kedua tu anda. Contohnya seperti, contoh ayat ni cikgu bagi, anda boleh menghantar, anda boleh menunjukkan lagu kepada sahabat handai, kaum keluarga dan sebagainya. Jadi juruhebah tu akan membahasakan pendengar-pendengarnya sebagai anda. Sebab dia tak nampak, dia bercakap, dia tahu ada orang dengar, tapi dia tak nampak orang tu. Dia tak tahu siapa orang tu. Jadi dia gunakan anda. Okey ya. Seterusnya kita pergi kepada tuanku. Tuanku ialah orang kedua yang merujuk kepada raja, permaisuri, putera ataupun puteri. Contohnya, kita rakyat biasa, kita nak bercakap, berpeluang bercakap dengan Agong. Jadi kita nak panggil Agong tu siapa?
Tak panggil Agung ke? Ampunkan Agung? Takkanlah ampunkan Agung kan? Jadi kita gunakan kata ganti nama. Apa ganti nama yang sesuai untuk Agung ataupun Raja? Ganti nama yang sesuai untuk Agung ataupun Raja ialah Tuanku. Contohnya, kan kalau kita menghadap Raja, kita akan cakap ampun Tuanku. Jadi kita akan panggil Raja sebagai orang kedua sebagai Tuanku. Tuanku itu apabila kita nak menggantikan nama diri kedua yang merujuk kepada raja ataupun permaisuri, putera-puteri, itu samalah penggunaannya sama, tuanku juga. Okey, seterusnya dalam tuan hamba. Tuan hamba ialah terdiri daripada rakyat biasa. Orang kedua yang terdiri daripada rakyat biasa. Contohnya macam tadi cikgu bagi Hang Tuah dan Hang Jebat. Hang Tuah bercakap dengan Hang Jebat. Ini rakyat biasa. Walaupun dia ada pangkat, tapi dia bukannya dalam berdarah raja, jadi tak bolehlah guna tuanku. Dia kena guna tuan hamba. Contoh, Hang Tuah bercakap dengan Hang Jebat. Tuan hamba, mengapa tuan hamba berasa sedih? Tuan hamba ni maksudnya awak. Tapi ini ialah istilah dalam bahasa istana. Istilah dalam bahasa istana. Jadi kena guna tuan hamba. Okey. Seterusnya dalam bentuk jamak ada satu sahaja kata ganti nama diri kedua, iaitu kalian. Kalian ini merangkumi orang yang ramai yang bercakap dan mendengar tu, yang bercakap merangkumi ramai. Dia bercakap dengan orang yang ramai. Macam cikgu bercakap dengan murid-murid cikgu dekat depan, ramai kan? Jadi cikgu kata, kalian mesti menghantar buku latihan cikgu besok. Kalian tu siapa? Murid-murid cikgu. Orang kedua yang ramai tu. Jadi kita guna kalian. Lebih daripada seorang boleh guna kalian. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri ketiga ini merujuk kepada orang yang diceritakan halnya. Kalau kita lihat pada gambar di sini, dua orang ni dalam kotak. Maksudnya dua orang ni sedang berbual-bual. Apa yang dibualkan? Dia bualkan dekat orang yang kat belakang ni, pandang belakang. Maksudnya orang pertama dengan orang kedua ni bercerita tentang hal orang yang ketiga. Ini dia cerita pasal orang ni. Dan orang ni, yang ketiga ni, tidak ada bersama-sama dalam perbualan tersebut. Tak ada. Dia tak ada. Mungkin dia dekat tempat lain. Dia tak ada bersama-sama. Sebab tu cikgu buat, ni dalam kotak. Maksudnya dia sedang berbual-bual. Dan ini di luar kotak. Dia ni di tempat yang asing, berlainan. Senang kata macam mengumpat lah. Senang kata macam mengumpat orang yang ketiga ni. Kita menceritakan hal orang lain. Tu maksudnya. Okey, seterusnya. Dalam bentuk tunggal, contoh kata ganti nama diri ketiga ialah dia. Dia ni kita gunakan bercerita tentang orang biasa ataupun orang yang rapat. Orang yang biasa. Tak ada jawatan. Biasa, orang biasa kita guna ganti nama dia. Okey, contohnya Ahmad seorang yang rajin. Dia ganti nama untuk Ahmad tu sebab dia orang biasa, jadi kita guna dia. Okey, seterusnya beliau. Beliau ini digunakan apabila kita bercerita tentang orang yang dihormati, orang yang kita hormati. Contoh macam ibu bapa kita, ibu kita, doktor ke, orang yang dihormati Okey, ataupun orang tokoh-tokoh ke, tokoh murid ke, kita boleh guna beliau. Okey, seterusnya baginda. Apabila kita bercerita tentang raja, permaisuri, putera ataupun puteri. Apabila dia seorang raja, kita bercerita. Contohnya, hamba berasa sedih kerana baginda sedang gering. Kita cerita pasal raja yang sakit. Raja tu tak ada bersama-sama dalam perbualan. Dia sedang terlantar atas katil. Contohnya lah Okey, jadi kita guna ganti nama untuk raja tu ialah baginda. Apabila bercerita tentang raja, ganti namanya ialah baginda. Okey, dan seterusnya ia. Ia dan nya. Ni sekalilah. Ni penggunaannya sama. Cuma sebenarnya dia dan ia ini ialah sama.
Kita nak guna silih berganti pun boleh. Ya, dia dan ia ni penggunaannya sama. Nya ni pun sama. Tetapi nya ni biasanya di tengah-tengah ayat. Ia dan dia ni biasanya di permulaan ayat. Penggunaannya sama. Ya, dan ia tidak boleh digunakan untuk haiwan ataupun benda. Tak boleh. Dan namanya kat sini kata ganti nama diri. Diri kat sini orang. Ia kat sini hanya untuk orang, tidak boleh digunakan untuk haiwan ataupun benda. Okey. Dalam bentuk jamak pula, ada satu sahaja. Bilangan yang kita ceritakan tu ramai. Contohnya anggota-anggota yang anggota-anggota barisan hadapan. Kita ganti nama untuk mereka ialah mereka. Mereka telah bertungkus lumus mempertahankan ataupun menjaga negara agar rakyat Malaysia mematuhi SOP. Ramai kan kita punya barisan hadapan. Jadi kita guna mereka. Kita bercerita tentang frontliners kita, ganti namanya ialah mereka. Okey, seterusnya cikgu ada kesalahan umum dalam kata ganti nama diri. Okey, kita lihat yang pertama. Ayat itu berkokok. Ia berkokok dengan kuat. Ayat ini salah dan cikgu dah merahkan pun yang salah. Ia. Kenapa ia salah? Ia tidak boleh digunakan untuk haiwan atau benda. Cikgu dah terangkan tadi. Ia ini tidak boleh guna untuk haiwan ataupun benda. Apa yang kita nak gunakan untuk haiwan atau benda? Ini ayat yang betul. Ayam itu berkokok. Ayam itu berkokok dengan kuat. Maksudnya tak ada ganti nama untuk haiwan. Tak ada ganti nama untuk benda. Yang ada hanyalah manusia. Okey, soalan yang kedua. Kesalahan yang kedua biasa dibuat. Ia dimarah oleh guru kerana ianya nakal. Salah. Kenapa salah? Salah di ianya. Kenapa ianya ni salah? Kita tengok. Ia dan nya tidak boleh digabungkan. Kita gabungkan ia dengan nya sekali. Tak boleh. Kerana kedua-duanya mempunyai fungsi yang sama. Ia dan nya ni sama. Jadi tak payahlah nak guna dua-dua. Guna satu sahaja. Apa kita nak guna? Ia dimarah oleh guru kerana ia nakal. Barulah betul. Tak payahnya. Sebab penggunaan fungsinya adalah sama. Dan dalam bahasa Melayu memang tidak wujud perkataan ianya. Tak wujud. Ya, ini berlebih-lebihan ya. Sengaja dilebih-lebihkan. Sebenarnya tak ada perkataan ianya. Okey, seterusnya kesalahan umum yang ketiga. Mereka semua sedang tidur. Ni pun sebenarnya mereka sedang tidur. Tak payah semua pun tak apa. Okey ya. Kenapa salah? Kita baca penjelasan. Kata ganti nama diri tidak boleh digandakan. Saya, kami, anda tak boleh digandakan. Walaupun dia satu, kita gandakan tak boleh. Apatah lagi kalau ramai macam ni, kita gandakan pun tak boleh. Apa ayat yang betul? Ayat yang betul, mereka semua sedang tidur. Barulah betul. Tapi ayat ni pun sebenarnya salah. Sepatutnya mereka sedang tidur. Semua ni dah membawa maksud ramai. Jadi tak perlulah perkataan semua. Mereka sedang tidur. Itu saja. Ya. Okey. Seterusnya. Buku itu telah ku baca. Salah. Kenapa salah? Kita baca penjelasan. Kata ganti nama kamu, aku dan engkau boleh disingkatkan. Namun perlu ditulis rapat pada objek atau kata kerja. Contoh, kamu akan jadi mu. Aku akan jadi ku. Dan engkau akan jadi kau. Boleh disingkatkan. Tetapi apabila perkataan ini dah disingkatkan, perlu ditulis rapat. Macam mana? Macam ini contohnya salah. Ku dijarak kan? Ku baca. Ayat yang betul. Buku itu telah ku baca. Kena tulis rapat. Sama juga. Kalau buku itu telah
Kau baca. Kita singkatkan daripada engkau jadi kau. Kau baca, tulis rapat. Ya. Harap murid-murid jelas. Ya. Okey, seterusnya yang ketiga, yang kelima. Beliau ditangkap kerana merompak. Salah. Kenapa beliau ni tak boleh? Kita tengok. Beliau tidak boleh digunakan untuk kanak-kanak atau orang jahat. Orang jahat tak boleh guna beliau. Kanak-kanak pun tak boleh guna beliau. Kanak-kanak taraf dia biasa saja, jadi guna dia. Ya. Ayat yang betul ialah dia ditangkap kerana merompak. Barulah betul. Okey, sekarang kita cuba-cuba soalan. Okey, pertama. Siti, tolong ibu kemas rumah. Kosong. Ini pinta Puan Mas. Puan Mas bercakap dengan anaknya Siti. Sekarang kita fokus pada rumah. Rumah ini rumah siapa? Adakah rumah Puan Mas saja? Jadi adakah rumah Puan Siti juga? Jadi dekat sini rumah yang dimaksudkan ini ialah ditinggal bersama Puan Mas. Puan Mas ada bersama-sama tinggal di rumah tu dan Siti juga. Jadi dekat sini apa kata ganti nama yang sesuai? Rumah siapa? Rumah saya? Maksudnya rumah Puan Mas sajalah. Boleh ke? Tak boleh. Jadi jawapan yang paling tepat kat sini ialah, di sini ialah Siti, tolong ibu kemas rumah kita ini. Pinta Puan Mas. Jawapannya ialah kita. C. Jawapannya ialah kita. Sebab rumah ini diduduki juga oleh Siti dan Puan Mas bersama-sama. Jadi sama-samalah buat kemas rumah tu. Ya. Okey, seterusnya. Nombor 2. Okey. Kosong, pergilah dulu ke rumah Susanti. Kosong akan menyusul nanti, kata Upin dan Ipin kepada Ehsan. Di sini kita merujuk kepada siapa yang bercakap, Upin dan Ipin. Maksudnya bukan seorang yang bercakap, ada ramai yang bercakap. Ada 2 orang yang bercakap. Bercakap dengan siapa? Kepada Ehsan. Ehsan ni siapa? Kawan. Okey, jadi kalau kawan, apa ganti nama yang boleh kita gunakan? Diri kedua kat sini, dia suruh Ehsan pergi dulu. Macam mana? Apa ganti nama? Kamu ke engkau? Engkau pergilah dulu ke rumah Susanti. Sebabkan yang bercakap ini Upin dan Ipin, ada 2 orang. Jadi kena guna kami. Tak boleh guna saya, tak boleh guna aku. Kalau kita ni maksudnya Ehsan masuk sekali. Tak boleh juga. Jadi jawapannya ialah B. Engkau. Engkau pergilah dulu ke rumah Susanti. Kami akan menyusul nanti, kata Upin dan Ipin kepada Ehsan. Okey, seterusnya. Okey. Peguam yang pecah amanah itu telah dipecat. Kosong juga telah diberkas oleh polis. Okey, bagi soalan macam ni, cuba kita lihat dekat sini. Walaupun orang yang kita fokuskan ini adalah seorang peguam, tapi peguam ini telah pecah amanah. Telah pecah amanah. Jadi dia bukan orang yang dihormati lagi. Ya, dia bukan orang yang dihormati lagi. Apa ganti nama yang sesuai untuk peguam ini? Adakah beliau? Cuba kita lihat jawapannya. Jawapannya ialah dia. Kenapa guna dia? Sebab dia adalah seorang peguam yang pecah amanah. Dia tidak boleh dihormati lagi. Dia telah melakukan kesalahan, jadi dia akan turun pangkat. Tak boleh guna beliau. Kena guna dia. Dia dah jadi orang biasa. Ya. Okey, seterusnya. Kosong, Lanun sedang menyerang nelayan-nelayan yang mencari rezeki. Kosong berasa sangat risau, kata bendahara kepada Sultan Mahmud. Siapa yang bercakap dekat sini? Bendahara. Bendahara ialah rakyat biasa bercakap dengan Sultan Mahmud. Sultan Mahmud ni ialah seorang raja. Jadi rakyat biasa bercakap dengan raja. Okey, di sini ialah dia fokus kepada diri kedua. Diri kedua ni siapa? Raja. Apa ganti nama untuk raja? Diri kedua. Tuanku. Tuanku, Lanun sedang menyerang nelayan-nelayan yang mencari rezeki. Dia merujuk pada diri dia lah yang ini.
Apa ganti nama dia? Kalau dia bercakap dengan raja, hamba ke patik? Ya, betul. Patik. Patik berasa sangat risau. Sebab apa guna patik? Bendahara ni bercakap dengan raja. Kena guna patik. Ya, okey. Jadi apa jawapannya? Jawapannya ialah A, tuanku dan patik. Jadi murid-murid, sampai di sini sajalah pengajaran cikgu untuk kata ganti nama. Cikgu harapkan murid-murid faham tentang penggunaan kata ganti nama diri yang betul dan dapat menjawab latihan yang cikgu bagi nanti. Ya, jadi sampai sini saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.